Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang bagi saya jarang-jarang sebenarnya dibincangkan tetapi menarik sebenarnya, dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah memperkasa keluarga angkasa Malaysia. Mungkin anda juga terkejut dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Dan untuk bercakap tentang topik ini, kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya, yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia, Tuan Haji Azli Kamil Napiah, yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia ataupun MAISA. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana dapat jemput saya hari ini. Alhamdulillah. Baik, dan kepada anda, mungkin anda juga seperti saya lah tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan keluarga angkasa Malaysia ini, dan mungkin anda juga ada persoalan-persoalan ataupun perkara-perkara yang ingin anda bangkitkan ataupun bertanya kepada tetamu kita di Ruang Bicara hari ini. Jadi kami beri sebenarnya kesempatan itu kepada anda, sebab itulah kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979768 dan juga 0326979767. Baik, bila kita bercakap tentang keluarga angkasa Malaysia, sekarang ini heboh orang sebut, saya pernah dengar lah tentang keluarga kayangan. Itu mungkin sesuatu yang berbeza, tetapi apa yang dimaksudkan dengan keluarga angkasa Malaysia itu sebenarnya, Tuan Haji? Okey, terima kasih pada bernama dan juga terima kasih kepada semua penonton Ruang Bola Bicara pada malam ini. Apa yang kita cuba ketengahkan dalam konsep keluarga angkasa Malaysia ni ialah berinspirasikan apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita memperkenalkan keluarga Malaysia. So ini satu pendekatan yang cukup strategik dan sistematik kalau kita lihat dalam aspek pembangunan teknologi. Kita lihat teknologi angkasa ini mungkin bukanlah sesuatu yang baru, tetapi ia merangkumi banyak pihak-pihak yang berkecimpung dalam pembangunan teknologi angkasa ini. So apa yang kita cuba perkenalkan ialah bagaimana semua pihak ini boleh bersama-sama menyumbang dan memberi komitmen untuk membangunkan teknologi angkasa ini demi kesejahteraan dan juga manfaat pembangunan negara. So jadi dengan konsep kebersamaan dan keterangkuman semua pihak yang terlibat di dalam teknologi angkasa, contohnya pengguna, industri, institusi pengajian tinggi, akademia dan juga NGO. So semua pihak ini mempunyai peranan yang penting dalam memastikan teknologi angkasa ini dapat, satu, dibangunkan, kedua, dimanfaatkan dalam ruang kesejahteraan dan juga pembangunan negara. So jadi apa yang lebih penting dalam mengukuhkan keluarga angkasa Malaysia ini ialah kita nak melihat supaya teknologi angkasa di Malaysia ini bergerak daripada kita di Malaysia hanya sebagai pengguna kepada pencipta teknologi. So ini suatu yang besar yang perlukan komitmen semua pihak. So jadi dengan adanya inspirasi dan konsep keluarga Malaysia ini, kita boleh melaksanakan impian kita itu dengan lebih mudah dan sistematik. Mungkin dalam kehidupan seharian kita sebenarnya Tuan Haji, ramai yang tidak sedar bahawa sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian itu kadang-kadang ianya berkait rapat dengan apa yang kita sebut sebagai teknologi angkasa itu. Jadi mungkin antara contoh-contoh yang boleh kita kongsikan bersama Tuan Haji. Baik, di Malaysia ini kalau saya boleh kongsikan teknologi angkasa ni kita manfaatkan di negara kita ni awal lewat 80-an. Pada ketika itu ada 3 cabang teknologi angkasa yang sebenarnya dimanfaatkan Malaysia pada masa itu sebagai pengguna. Yang pertama sekali ialah teknologi angkasa yang merujuk kepada komunikasi. Kita lihat saja siaran TV hari ini. Kita pun ada talian telefon, internet dan sebagainya. Mungkin pengguna hanya melihat
dari segi manfaat teknologi, tetapi asas teknologinya itu daripada teknologi angkasa dan penggunaan satelit dan sebagainya. Yang keduanya ialah dalam aspek navigasi. Hari ini rakyat kita biasa kalau nak pergi ke mana-mana merujuk kepada GPS, Waze dan sebagainya. Tapi hakikatnya teknologi itu adalah teknologi angkasa yang dioptimumkan penggunaannya untuk rakyat dan juga pengurusan aspek-aspek penentu kedudukan dalam negara. Dan yang ketiga ialah pengambilan maklumat permukaan bumi. Ini agak strategik kerana bahasa mudahnya ialah penderiaan jauh. Teknologi ini iaitu satelit mencerap permukaan bumi dan mengambil maklumat-maklumat yang ada di permukaan bumi. Banyak kegunaan untuk bahagian yang ketiga ini. Antaranya selain daripada untuk tujuan ketenteraan dan keselamatan strategik, dia juga untuk tujuan pemantauan dan juga membangun aplikasi-aplikasi yang baik untuk tujuan pengurusan sumber, pemantauan bencana dan sebagainya. So jadi ini antara aspek-aspek, kalau saya boleh bagi contoh di dalam yang pertama tadi untuk komunikasi, saya rasa orang dah biasalah dengan TV dan sebagainya. Betul. Navigasi begitu juga dengan GPS dan Waze. Tetapi pemetaan ni agak mungkin belum begitu meluas dari segi rakyat secara keseluruhannya. Tetapi untuk agensi-agensi strategik atau agensi-agensi ataupun industri-industri yang tertentu memang mereka telah mengoptimalkan penggunaan remote sensing ini dalam bahasa biasa yang kita kenal pasti. Selain daripada itu, ramalan cuaca umpamanya. Kita juga di Malaysia ini, Jabatan Meteorologi Malaysia umpamanya, dia memanfaatkan imej-imej daripada satelit untuk meramal keadaan cuaca dalam negara kita. So itu antara yang mungkin kita boleh bagi contoh. Dan satu perkara yang saya boleh kongsikan di sini ialah kemajuan teknologi angkasa itu sendiri. So ini yang kita lihat pada hari ini adalah hasil daripada penerokaan ataupun penciptaan gerak kerja yang diusahakan oleh negara maju. Kalau sebelum ini kita pernah dengar gerak kerja mereka untuk ke bulan, dan hari ini mereka telah merancang satu eksplorasi untuk ke Marikh. Jadi ini adalah satu impian yang besar, tetapi hasil daripada impian itu sebenarnya ialah berapa banyak teknologi baru boleh dicipta. So inilah sebenarnya yang memberi satu aspirasi baru. Bagaimana kemajuan teknologi angkasa itu mencernakan atau menimbulkan teknologi-teknologi lain yang boleh dimanfaatkan untuk pengurusan kehidupan kita di muka bumi. Saya tertarik hati bila Dr. Tuan Haji menyebut tentang kemajuan teknologi angkasa itu sendiri. Dan kalau kita melihat di peringkat global sebenarnya, dikatakan bahawa negara-negara maju seperti Amerika, Jepun, Rusia dan sebagainya sudah pun jauh ke hadapan bila kita cakap tentang teknologi angkasa. Dan dikatakan bahawa kita juga sebenarnya ketika ini berada pada situasi yang mungkin sebenarnya boleh diarah ataupun disuntik untuk mendapat satu semangat baru untuk memajukan lagi teknologi angkasa dalam negara kita sendiri. Pandangan Tuan Haji sendiri, apakah kita jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti US dan sebagainya? Okey, kalau kita nak melihat perbandingan ini, saya kira elok kita lihat bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu terlebih dahulu. Kerana apa? Teknologi angkasa ni, yang pertama kita kena tahu, ia adalah satu teknologi yang sangat maju dan bukan mudah untuk sesebuah negara menguasai dengan begitu pantas. Yang kedua, teknologi angkasa melibatkan satu kos yang mahal, yang tinggi dalam setiap aktivitinya. Justru Malaysia, kalau saya boleh katakan, perbandingan di peringkat rantau Asia Tenggara, Malaysia berada di kedudukan 3 teratas. So bermakna apa yang menjadikan negara kita begitu signifikan, orang kata tu boleh bersaing dalam peringkat pembangunan teknologi angkasa, ialah cara kita memulakan pembangunan teknologi angkasa itu pada 25 tahun yang lepas, dengan membesarkan komponen
pengguna, iaitu dengan memperkenalkan teknologi ini kepada rakyat. So jadi kita dapat mencipta pelbagai penggunaan daripada teknologi angkasa itu untuk dimanfaatkan dalam pembangunan, dalam pemantauan ataupun mitigasi umpamanya. So daripada situ kita melihat satu keperluan untuk negara terus berkembang. Justru negara Malaysia ini telah bergerak daripada segmen pengguna kepada segmen bumi, iaitu bagaimana kita dapat mewujudkan infrastruktur khusus untuk menyokong penggunaan dan juga pembangunan teknologi. So dua segmen ini menjadikan negara kita antara negara yang terkehadapan di Southeast Asia, rantau Asia Tenggara. So berbanding dengan rakan-rakan kita yang lain. Dan ini juga adalah satu petanda baik untuk kita melangkah ke hadapan selepas kita berhadapan dengan era pandemik COVID-19 di mana teknologi begitu penting dalam menguruskan kehidupan kita. Jadi peluang ini boleh kita perbesarkan lagi dengan menyokong ataupun memperkasa aktiviti-aktiviti yang melibatkan keluarga angkasa Malaysia. So inilah yang kita dapat garapkan supaya masa akan datang bukan sahaja Malaysia boleh mencipta daripada pengguna kepada pencipta, tetapi kita juga boleh memberi perkhidmatan sekurang-kurangnya bukan setakat dunia tetapi mungkin rantau Asia Tenggara. Dan ini menjadikan satu elemen baru di mana teknologi angkasa mungkin boleh menyumbang kepada sumber ekonomi baru negara. So ini adalah langkah-langkah jangka panjang yang kita sedang atur untuk memastikan ia dapat dilaksanakan dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang. Okey, kalau begitulah harapan yang diletakkan oleh Agensi Angkasa Malaysia ataupun MAISA sendiri. Apa yang sedang dilakukan oleh MAISA sendiri dalam usaha untuk mencapai cita-cita ataupun mencapai target yang telah pun dibayangkan tadi ataupun disebut tadi oleh Tuan Haji Azli Kamil sendiri? Baik, dalam memastikan apa yang kita rencanakan itu dapat kita realisasikan, kerajaan melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah sebenarnya membuat satu dasar, apa yang panggil Dasar Angkasa Negara 2030. Ia satu dasar yang cukup komprehensif untuk pembangunan, pengoperasian dan juga memastikan teknologi angkasa ini dapat dikuasai oleh negara. So MAISA berperanan untuk memastikan pelaksanaan dasar ini untuk tempoh 10 tahun akan datang. So antara fokus di dalam dasar inilah, yang pertama ialah memastikan takbir urus yang berkaitan dengan pembangunan, pengoperasian teknologi angkasa ini dapat dibuat dengan lebih sistematik. Sebab itulah antaranya yang telah dilaksanakan sebenarnya ialah penubuhan MAISA itu sendiri. Ya, sebelum ini kita ada beberapa entiti dalam negara kita yang di dalam kerajaan sendiri yang terlibat secara langsung dalam pembangunan dan pengoperasian teknologi dirangkumkan menjadi satu ekosistem yang besar. MAISA ini kalau kita nak lihat peranan dia mungkin sebahagian besar kita boleh kaitkan dengan apa yang dilaksanakan oleh NASA di Amerika. So jadi ini yang kita cuba bawa supaya Malaysia juga satu hari nanti kita menguasai teknologi angkasa. Kemudian yang kedua ialah untuk memastikan negara juga mempunyai satu sistem perundangan, kerangka perundangan berkaitan teknologi angkasa. Yang ini adalah untuk menyokong perkembangan teknologi itu di peringkat industri, kerajaan dan juga institusi. Jadi yang ketiganya ialah untuk memastikan infrastruktur dan juga keperluan-keperluan untuk membangun teknologi itu dapat dilengkapkan. Ini dalam dasar yang telah digariskan. Yang ketiganya ialah untuk memastikan pembangunan aplikasi-aplikasi ataupun aktiviti-aktiviti hiliran yang boleh diberikan manfaat dalam aspek pembangunan ekonomi negara. Dan yang keempatnya ialah untuk memastikan kesinambungan kepakaran dalam yang ada dalam negara kita. Maknanya ini kita memfokuskan pada pembangunan sumber manusia. Sebab teknologi begitu pantas berkembang dalam tempoh yang singkat. Jadi negara kita memerlukan satu kerangka program yang betul supaya kita tidak ketandusan sumber dan kepakaran dalaman kita. Ini cabaran kepada generasi muda kita akan datang. Dan yang terakhir dalam dasar itu ialah untuk memastikan kita juga
memiliki kerjasama di peringkat antarabangsa. Kerana kita tahu teknologi angkasa adalah teknologi yang maju, dan kita mesti ada hubungan yang baik, ya, hubungan yang terangkum di dalam peringkat antarabangsa untuk memastikan kita juga dapat memiliki ilmu ataupun menguasai teknologi angkasa itu dalam aspek pembangunan dan juga pengoperasian. Bila Tuan Haji sebut tentang menguasai teknologi angkasa itu sendiri, dan saya juga tertarik hati bila Haji sebut tentang ialah untuk elemen-elemen tertentu yang diperlukan sebenarnya untuk melonjakkan lagi keluarga angkasa Malaysia itu seperti apa yang dihajatkan. Tetapi kalau kita lihat secara terbuka sebenarnya Haji, apakah Haji merasakan bahawa mungkin banyak lagi perkara yang perlu dilakukan, terutamanya untuk menarik minat anak-anak muda supaya menceburi bidang angkasa ini ataupun teknologi angkasa ini, terutamanya dari aspek pendidikan sendiri. Apakah Tuan Haji melihat bahawa ianya juga harus diubah ke arah itu sebenarnya, digerakkan ke arah melahirkan lebih banyak lagi sumber manusia yang betul-betul boleh memenuhi kehendak teknologi angkasa itu secara keseluruhannya? Ya. Antara fokus kita di dalam pelaksanaan dasar Angkasa Negara 2030 ialah satu program besar apa yang dipanggil Malaysian Space Exploration 2030, iaitu eksplorasi Malaysia angkasa 2030. Di dalam eksplorasi ini ada 4 komponen besar. Dan salah satunya yang saya nak kaitkan dengan soalan tadi iaitu knowledge creation. Dalam knowledge creation ini bukan sahaja pihak kerajaan yang memainkan peranan, institusi, NGO, swasta dan juga industri. Ia juga adalah satu medium supaya kita dapat menarik minat generasi muda ni seawal mungkin. Ini saya kaitkan dengan bagaimana usaha kita untuk merakyatkan teknologi itu. Sebab kita percaya kalau teknologi ini tidak mesra kepada rakyat, mesra kepada anak-anak muda, generasi muda, maka teknologi ini tidak akan berkembang dan tidak pun ada ruang untuk dia dioptimumkan di masa hadapan. So ini adalah satu cabaran baru pada kita untuk memastikan apa yang dipanggil penerima gunaan tu sampai ke setiap peringkat lapisan generasi. Bukan sahaja dari segi teknologis, pakar-pakar teknologi, masyarakat industri umpamanya, tetapi di peringkat yang lebih bawah ni. So yang ini adalah satu ruang di mana kita berusaha dengan pihak-pihak NGO umpamanya untuk merangsang aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pembangunan teknologi angkasa. Saya bagi contoh, mungkin hari ini kita telah mula untuk membuka satu pertandingan penciptaan roket di kalangan generasi muda umpamanya. Ini adalah satu kaedah untuk menarik minat. Kalau selama ni bercerita pasal teknologi angkasa, mungkin adik-adik kita hanya tahu angkasawan, roket dan planet. Tetapi hari ini kita kena bukakan lebih besar lagi. Apa itu teknologi angkasa dan apa ruang-ruang yang mereka boleh berpeluang untuk terlibat dengan lebih baik. So jadi itu kita buat, dan selain daripada itu kita juga membukakan satu ruang di mana aktiviti-aktiviti berkaitan teknologi angkasa ni dilaksanakan secara peringkat antarabangsa. Maknanya berkolaborasi dengan pihak-pihak antarabangsa. Contohnya untuk mencipta satu program untuk berkomunikasi dengan robot yang letak di atas ISS, stesen angkasa di atas sana. So jadi ini adalah satu ruang-ruang yang boleh menarik minat pada generasi muda untuk terlibat dengan lebih banyak dengan aktiviti angkasa. Cuma dalam satu aspek lain yang perlu kita juga melihat ialah bagaimana kesudahan kepada pembangunan generasi muda ini. So di situlah datangnya keperluan industri ini untuk membuka ruang baru. Maknanya kalau kita telah membina keupayaan generasi itu ataupun sumber manusia kita, di satu pihak kita perlu juga menyediakan ruang pekerjaan kepada mereka. Ini adalah satu entiti yang kita cuba rancangkan supaya kita juga boleh menyumbang, teknologi angkasa juga boleh menyumbang kepada ruang-ruang pekerjaan baru kepada generasi muda yang akan terlibat dalam teknologi angkasa. Mungkin Tuan Haji Azli, bila Tuan Haji sebut tentang perkara ini yang ingin dilakukan oleh masyarakat, saya terfikir
apakah masanya sudah sampai barangkali Malaysia dan juga Kementerian Sains dan Teknologi memikirkan bahawa untuk mewujudkan satu kolej barangkali ataupun satu entiti pendidikan di mana betul-betul mengajar tentang teknologi angkasa itu secara khususnya. Apakah masanya sudah sampai ke arah itu? Secara dasarnya itu adalah satu keperluan. Sebab hari ini kita menjurus kepada pembangunan sesuatu aktiviti atau teknologi tidak lagi hanya bergantung 100% kepada kerajaan. Dia mestilah dalam bentuk apa yang dipanggil dengan izin public private partnership. So ini adalah satu kaedah yang saya rasa cukup menariklah dalam pembangunan sesuatu aktiviti atau teknologi angkasa secara khususnya, di mana pihak swasta atau industri juga memberi komitmen. So kalau umpamanya ada keperluan untuk membina college dan sebagainya, dia tidak saja bergantung kepada kerajaan. Industri dan NGO swasta juga boleh membangunkan kapasiti ini. Sudah pasti dalam aspek bantuan dorongan tu memang daripada kerajaan, tetapi dari segi memastikan ia terlaksana ialah komitmen daripada pihak-pihak ini. Sebab tu yang kita garapkan keluarga angkasa Malaysia. Dia boleh datang daripada kerajaan, dia boleh daripada swasta, industri dan juga teknologi. Okey, Tuan Haji, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Kita akan sambung lagi dengan beberapa lagi persoalan yang akan saya bangkitkan. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya ingatkan lagi, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini, iaitu memperkasa keluarga angkasa Malaysia. Jadi jangan lupa, saya ingatkan lagi dua talian kami sediakan kepada anda. Saya ulangi, 0326979768 dan juga 0326979767. Rehat dulu, Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara Bernama TV. Masih lagi bercakap tentang isu yang jarang-jarang sebenarnya kita bincangkan, iaitu memperkasa keluarga angkasa Malaysia. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu, iaitu geospesialis Tuan Haji Azli Kamil Napiah yang merupakan Ketua Pengarah di Agensi Angkasa Malaysia ataupun MAISA. Baik, tadi sebelum rehat kita juga ada sembang-sembang lah. Saya masih lagi teringat tentang bagaimana rakyat Malaysia begitu kagum sebenarnya dengan pencapaian yang dicipta oleh Datuk Dr. Muzaffar yang telah pun berjaya berada di stesen angkasa lepas. Dan itu seolah-olah menjadi satu penggerak sebenarnya kepada semangat rakyat Malaysia untuk sama-sama terlibat dalam teknologi angkasa ini. Tetapi kemudiannya seolah-olah semangat itu seperti menurun, dan mungkin inilah yang perlu dilihat oleh MAISA supaya semangat itu dapat dinaikkan semula di kalangan rakyat Malaysia, betul-betul mewujudkan keluarga angkasa Malaysia ini, Tuan Haji. Ya, ini adalah satu kalau bahasa Inggeris tu chance once a lifetime lah. Bila negara dapat menghantar angkasawan kita ke stesen angkasa antarabangsa. Jadi kita sebenarnya memang berhasrat supaya kita dapat menguasai lebih jauh lagi teknologi angkasa ini. Tetapi sebelum kita bersedia sekali lagi untuk menempuh era pembangunan teknologi ini, kalau hari ini dah sampai ke Marek, Planet Marek perancangan teknologi angkasa, kita juga harus melengkapkan kesiapsiagaan kita dari segi penguasaan teknologi itu sendiri, malah dari segi pengurusan kepada aspek-aspek yang melibatkan teknologi angkasa. Justru satu perkara yang saya amat berterima kasih kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kedua-dua menteri sebelum ini, Yang Berhormat YBKJ dan juga sekarang ni Yang Berhormat Datuk Seri Adham Baba, yang begitu sangat memberikan komitmen yang tinggi, khususnya dalam pembentukan apa yang dipanggil rang undang-undang lembaga angkasa Malaysia. So mungkin dari segi aspek biasa kita melihat rang undang-undang ni
menjurus kepada mewujudkan satu kerangka yang sistematik dalam menguruskan pembangunan teknologi. Tetapi hakikatnya, kalau kita berhasrat untuk menghantar angkasawan kita yang seterusnya, kita mesti memenuhi kerangka yang perundangan yang sedia ada di peringkat antarabangsa terlebih dahulu. Sebagai contohnya, apabila kita menghantar angkasawan kita ke stesen angkasa ataupun angkasa lepas di sana, ada beberapa perundangan yang sepatutnya kita kena bersedia. Contohnya dari segi damage ataupun bencana yang berlaku sekiranya angkasawan kita terkandas ataupun jatuh ke bumi mana, dan ini peraturan ini perlu diselenggara dengan baik dan perlu ada peraturan-peraturannya bagaimana kita nak menguruskannya. So justru ruang RUU yang mana diluluskan oleh Parlimen tahun lepas adalah satu menyokong kepada usaha untuk kita berkembang lebih baik untuk masa akan datang. Dan ini adalah satu keperluan sebelum kita melangkah lebih jauh. Maknanya kita sediakan tapak-tapaknya dari segi perundangannya, dari segi keperluannya, dan juga siagakan generasi-generasi yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan teknologi angkasa, baik dalam aspek penggunaan teknologi ataupun sebagai angkasawan. So, dalam memastikan RUU ini dapat dilaksanakan, kita nak memastikan bahawa pembangunan teknologi angkasa ini secara berterusan. Inilah yang saya katakan, mungkin selepas saya Muzaffar dulu kita mungkin ada satu ruang yang agak relax lah, tidak begitu agresif. Tetapi sebenarnya dalam tempoh yang tersebut kita menyediakan kerangka-kerangka yang diperlukan untuk kita melangkah ke tahap yang negara maju. So jadi dalam menguasai teknologi angkasa itu kita ada perundangan yang betul, kita ada program yang betul, kita ada dasar yang betul. So jadi saya kira selain daripada menyediakan rangka kerja yang baik itu dan RUU itu sendiri, kita juga memastikan negara kita tidak dibebani dengan liability apabila kita terlibat secara serius dalam pembangunan teknologi angkasa. Yang ini perlu kita aturkan atau uruskan dengan baik. Bila Tuan Haji sebut tentang liability itu, apa sebenarnya masalah? Saya bagi contoh dalam perundangan antarabangsa, setiap pelancaran roket atau apa juga objek ke angkasa, dia dipertanggungjawabkan kepada negara yang melancar. So jadi saya boleh kongsikanlah sedikit je, kita telah melancarkan lebih kurang 9 satelit yang ada di atas sana. Dan ada satelit yang telah pun tamat jangka hayatnya. Dia dah menjadi satu walaupun dia masih bergerak, tetapi dia tidak lagi beroperasi seperti mana yang kita harapkan. Dan sekiranya satelit ini berlanggar, umpamanya melanggar stesen ISS dan juga satelit-satelit lain, maka negara akan dipertanggungjawabkan terhadap kerosakan itu. So itu satu perkara yang mungkin negara perlu uruskan dengan lebih baik. Jadi dengan adanya rangka perundangan, rang undang-undang lembaga angkasa ini, liability ini boleh dipindahkan kepada pemilik objek itu. Jadi inilah yang kerajaan tekankan supaya kita mempunyai satu sistem yang baik dalam menguruskannya. Kita lihat impaknya apabila negara meluluskan RUU angkasa ini. Kita lihat keyakinan pelabur dan juga negara-negara yang membangun teknologi ini sangat berminat dengan Malaysia, kerana dia melihat Malaysia serius satu, kemudian kita mempunyai kerangka yang baik untuk menguruskan pembangunan teknologi, termasuk dengan kerangka perundangan dan sebagainya. Bila Tuan Haji sebut tentang satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas itu, ialah basically untuk komunikasi, telekomunikasi dan juga mungkin untuk TV dan sebagainya, untuk mendapat signal TV dan sebagainya. Apakah Tuan Haji ingin menyatakan bahawa ke-9 satelit yang dilancarkan setakat ini itu dipunyai ataupun adalah kepunyaan organisasi private, bukan milik kerajaan Malaysia? Ya, dalam 9 itu
ia dilancarkan 5 daripadanya dilancarkan oleh swasta. Okey. Okay? 5 swasta. Kemudian 4 lagi itu daripada sama ada institusi ataupun badan kerajaan lah. Okey. So jadi walaupun ia dilancarkan oleh pihak swasta, tetapi swasta itu ialah di Malaysia. Milik Malaysia swasta itu. So jadi liability itu jatuh kepada negara Malaysia. So jadi itu yang apabila ada RUU ni kita dapat menguruskan liability itu secara yang sewajarnya lah. So itu yang pertama. Kemudian dari aspek yang lain pula, kita apabila kita ingin bergiat aktif di dalam pembangunan teknologi angkasa atau menguasai teknologi ini, kita juga perlu mematuhi perundangan-perundangan antarabangsa, treaty-treaty yang di peringkat antarabangsa yang dipersetujui secara bersama. So maknanya kita antara pihak-pihak yang mempunyai satu kebertanggungjawaban supaya aktiviti kita mesti dalam keadaan selamat. So sebab itulah rang undang-undang lembaga angkasa itu fokusnya kepada dengan izin space worthiness. So maknanya semua kena dipastikan dalam bentuk yang teratur dan selamat, sama ada pembangunan infrastrukturnya, pelancarannya atau pengoperasian objek itu di ruang udara. Bila kita sebut tentang satelit, saya masih lagi ingin mendapat pandangan daripada Tuan Haji lah. Daripada Tuan Haji sebut tadi dah 5 satelit itu dipunyai oleh pihak swasta, dan ada juga daripada 9 satelit itu yang sudah pun tidak beroperasi sebenarnya. Jadi apakah bagi pihak MISA sendiri dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sendiri ada perancangan sebenarnya untuk melancarkan satelit baru ke angkasa lepas? Penguasaan teknologi angkasa ini perlu kerana ada beberapa sebab. Antaranya ialah teknologi angkasa ini mampu menyediakan penyelesaian kepada masalah-masalah isu dalam negara kita, sama ada dalam aspek pemantauan macam saya sebut tadi, dan juga untuk pastikan kesejahteraan dan juga keselamatan. Dan dalam aspek ini, hari ini 5 yang daripada swasta itu ialah dalam bidang komunikasi. So kalau boleh saya sebutkan, mungkin boleh promote jugalah Miasat itu adalah antara yang terawal negara melancarkan satelitnya, tapi itu satelit komunikasi lah untuk TV dan sebagainya. So yang 4 lagi itu, 2-nya ialah microsatelit yang menjurus kepada remote sensing, iaitu mengambil maklumat permukaan bumi untuk pelbagai tujuan lah. So dan yang 2 lagi yang terakhir ialah nanosatelit yang bersaiz kecil, tetapi itu lebih kepada penyelidikan dan pembangunan untuk menguasai teknologi baru dalam angkasa, teknologi angkasa. So sebab kita lihat perkembangan teknologi ini dia sangat pantas. So jadi 2 daripada microsatelit itu dah pun tidak lagi beroperasi, dan kita nak melihat dalam 3 bidang yang saya sebutkan awal tadi, iaitu komunikasi, navigasi dan remote sensing. 2 daripadanya memang kita perlu untuk memastikan negara juga ada mempunyai satelit itu untuk tujuan kedaulatan kita dan juga mengoptimalkan pembangunan teknologi angkasa itu kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Sebab untuk komunikasi mungkin kita dah ada Miasat, tetapi sampai hayatnya dia perlu diganti. Dia ada pelancaran baru. Begitu juga untuk remote sensing, peneriaan jauh. Dia pun ada sampai hayat yang tertentu, dan dia perlu juga dilancarkan sekali lagi untuk kesinambungan operasi dia. So justru buat bangsa sekarang untuk remote sensing umpamanya, kita masih lagi menyewa dengan satelit-satelit daripada luar negara untuk dapatkan maklumat itu. So jadi ini juga memberi satu tamparan kepada negara kita lah, sebab penyedia-penyedia perkhidmatan di luar sana dia berorientasikan komersial. Siapa yang boleh bayar mahal dia akan dapat dulu dan sebagainya, sedangkan keperluan ini juga kita tinggi untuk kita dapatkan data itu. So jadi sekurang-kurangnya kita ada satu yang beroperasi kita untuk 2 bidang ini. Buat masa sekarang ni yang mungkin kita sedang dalam rangka untuk menyediakan, Malaysia juga memiliki satu satelit yang remote sensing. Telah pun ada kerangka ini melalui satu inisiatif public
private partnership. InsyaAllah kalau segala-galanya berjalan lancar, request for proposal untuk program pembangunan satelit ini akan dikeluarkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat. Yang ini adalah untuk kesinambungan kepada pembangunan teknologi dalam bidang remote sensing. Dalam bidang angkasa, dalam bidang komunikasi, saya kira yang sedia ada tu telah berjalan dan teknologinya semakin maju dan ini juga perlu dikuasai. Dan ini mungkin akan dalam peringkat yang selanjutnya untuk kita memastikan kedua-dua bidang ini kita dapat kuasai. Berbeza pula bidang navigasi. Ini kita tidak melancarkan satelit untuk navigasi kerana perkhidmatan navigasi ini kita boleh perolehi secara percuma sekarang ini seluruh dunia. Sama ada kita nak mendapatkan perkhidmatan daripada agensi di Eropah, agensi Amerika Syarikat, ataupun sekarang ni Jepun pun ada, China pun ada. So jadi oleh kerana teknologi navigasi ini boleh katakan percuma, so jadi kita rasa pembekal tu mencukupi yang ada untuk negara buat masa ini. Tinggal lagi bagaimana kita nak menguasai metodologi ataupun kerangka untuk memastikan maklumat yang diterima daripada satelit itu dapat kita perincikan ketepatan dia dengan lebih tinggi menggunakan kepakaran dalaman kita. Itu saja yang menjadi keperluan di peringkat navigasi buat masa ini. Tetapi seperti yang saya katakan, teknologi berubah. So kita kena pastikan juga adakah teknologi yang baru nanti ada keperluan untuk negara kita juga menceburi pembangunan teknologi. Kita bercakap tentang perubahan dari segi teknologi. Ini pun sesuatu yang penting jugalah. Saya juga nak dapat pandangan Tuan Haji Azli Kamil sendirilah. Bila kita bercakap kos misalnya bajet, ianya bukanlah sesuatu yang murah sebenarnya. Ia memerlukan satu peruntukan belanjawan yang cukup tinggi sebenarnya. Dan belanjawan untuk 2022 telah pun dibentangkan. Apakah Tuan Haji melihat bahawa mungkin kerajaan juga perlu melihat dan menilai semula kos yang mungkin perlu diberikan dalam usaha untuk memajukan the so-called teknologi angkasa ini supaya mencapai kepada matlamat yang diinginkan sebenarnya, Tuan Haji? Ya, komitmen kerajaan tu memang perlu dalam aspek yang bukan saja dari segi dorongan, mungkin dari sebahagiannya mungkin dari aspek keuangan juga. Walau bagaimanapun kita lihat trend di negara-negara maju atau di dunia pada hari ini, baik negara maju di sebelah Amerika ataupun di sebelah China dan sebagainya, dia melihat kepada apa yang saya sebutkan awal tadi, public private partnership. Yang ini sebenarnya memberi apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris tu win-win situation. Ini yang kita nak cuba promosikan dalam negara kita supaya bukan saja kerajaan boleh menguasai teknologi ini, tetapi industri kita juga boleh tumbuh dan industri nanti boleh berkembang untuk menghasilkan ekonomi dan juga ruang-ruang pekerjaan baru kepada negara. Yang ini yang kita cuba promosikan. Mungkin kerajaan dahulu pada masa 20 tahun dulu kita menyediakan peruntukan hampir 100% untuk pembangunan teknologi ini. Tapi kali ini mungkin separuh daripadanya, ataupun mungkin kaedahnya pun berbeza. Mungkin masa pengoperasian, bukan lagi masa pembangunan, sebagai contoh. So, ini yang perlu kita beri gambaran kepada pemain-pemain industri di luar sana, supaya bersama-sama dengan kerajaan untuk bangunkan. So, dan ini juga menyumbang kepada apabila kita ada RUU, kita ada dasar yang tertentu, maka dia memberi kenakan tinggi pada pelabu untuk turut serta. So, jadi sumber kepada pembangunan teknologi ini tidak sahaja datang daripada kerajaan 100%. Ia datang daripada pelbagai sumber dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Baik, kadang-kadang kita cuba membandingkan dengan negara-negara maju seperti US misalnya. Mungkin mereka terlalu jauh jika bila bercakap tentang teknologi angkasa jika dibandingkan dengan pencapaian negara kita. Tetapi dari segi income itu, dari segi pendapatan daripada teknologi angkasa ini, ini juga dilihat sebagai satu isu yang cukup serius sebenarnya. Kalau ada peruntukan
peruntukan yang cukup besar yang mungkin dapat disediakan melalui kerjasama di antara public dan private partnership tadi. Macam mana mereka nak meraih semula keuntungan itu bila kita cakap tentang teknologi angkasa ini, Tuan? Kita lihat ke dalam teknologi angkasa daripada 3 bidang yang saya kongsikan awal tadi, iaitu komunikasi, navigasi dan juga remote sensing. Dari pihak industri umpamanya, dia memang suka melihat kepada komunikasi kerana nilai dalam perkhidmatan satelit komunikasi ini sangat tinggi. Kita lihat dia pembayaran, penyewaan dan sebagainya. Di situ adalah di mana mereka boleh mendapatkan keuntungan mereka dari segi perkhidmatan yang disediakan. Dan di pihak kerajaan pula kita membantu dari segi memastikan bagaimana proses untuk melancarkan satelit itu, proses untuk menguruskan operasi satelit itu dapat dioptimumkan. So dalam aspek lain pula dalam remote sensing umpamanya. So ini adalah satu ruang baru kepada industri sebenarnya. So berbeza dengan satelit komunikasi, satelit remote sensing dia bergerak. Dia mengambil maklumat permukaan bumi itu sambil dia bergerak. So dia akan dapat banyak maklumat permukaan bumi. So maklumat-maklumat ini sebenarnya adalah ada nilai komersialnya. Macam apa yang kita hadapi hari ini, kita menyewa satelit-satelit daripada negara luar. Apabila mencerap maklumat permukaan bumi kita, so kita kena bayar. Certain fee yang akan dikenakan. Fee yang dikenakan kepada kita. Jadi itu adalah value kepada operator satelit itu sendiri. So bayangkan nilai imej satelit yang dijual itu bukannya murah. Ada kalau yang beresolusi tinggi itu ada sampai 90 ke 100 USD satu kaki persegi umpamanya, sebagai contoh. So nilai dia sangat tinggi. Jadi ini adalah ruang-ruang komersial baru yang sebenarnya industri kita boleh teroka. Sebab penggunaan permintaan dia bukan terhad kepada negara kita, tetapi seluruh dunia yang mana yang dicerap data itu adalah memerlukan potensi pelanggan yang akan membeli kepada data-data berkenaan. Okey, Tuan Haji, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan nanti bersama dengan Tuan Haji Azli Kamil Napiah, iaitu Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA, yang berada bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang memperkasa keluarga angkasa Malaysia. Baiklah, Tuan Haji, bila kita bercakap tentang memperkasa keluarga angkasa Malaysia, istilah keluarga angkasa Malaysia itu pun sesuatu yang penting sebenarnya. Dan tentunya lah kita juga ingin melihat bahawa teknologi angkasa ini juga akan dapat terus penggunaannya ataupun dinikmati oleh rakyat jelata, kerana itu yang ingin kita capai sebenarnya. Jadi mungkin Tuan Haji ingin memberi pencerahan tentang perkara ini. Baik, apabila kita mula berkecimpung dalam teknologi angkasa dalam negara kita, kita mulakan dengan segmen pengguna seperti mana saya sebutkan tadi. So saya bagi contoh lah bagaimana rakyat boleh memanfaatkan teknologi angkasa ini, khususnya selain daripada yang komunikasi lah, remote sensing umpamanya. Hari ini kita telah bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Malaysia untuk memantau 12 jelapang padi negara. So, jadi apa yang kita manfaatkan teknologi ini ialah Jabatan Pertanian dapat mempercepatkan proses pemantauan proses tanaman padi itu. Bayangkan 12 jelapang padi begitu luas. Ada kalanya dia pun tak dapat pengesahan yang sebenar kawasan bertanam dan tak bertanam. Hari ini dengan adanya imej satelit ini,
dia mampu untuk memantau keluasan bertanam dan akhirnya sebelum tuai dah boleh anggarkan berapa jumlah bekalan padi yang kita ada dalam negara ini. So jadi di situ kerajaan berpeluang untuk meneliti sama ada bekalan ini cukup untuk tidak pada tahun itu. So kalau tak cukup mungkin kita kena import dan sebagainya. Ini satu yang sangat penting kepada kita panggil food security negara, ya, keselamatan makanan kita. Dan pada masa yang sama juga dengan penggunaan maklumat-maklumat ini, Jabatan Pertanian khususnya dalam mengendalikan subsidi-subsidi itu lebih tersasar, ya. Maknanya subsidi baja, subsidi racun, sebab dia dah dapat maklumat secara keseluruhan berapa banyak baja yang perlu disediakan dan berapa banyak racun yang perlu digunakan dalam aspek proses penanaman itu. Dan ini saya kira sangat teknologi yang membantu masyarakat yang secara teruslah. Macam saya sendiri sebagai anak petani, saya hanya pantau sawah arwah ayah saya di Pasir Panjang Sekincan itu hanya melalui imej satelit. Saya tahu bila bertanam, saya tahu bila proses masukkan air, dan akhirnya sebelum tuai saya tahu kawasan mana yang potensi dia tinggi dan potensi dia rendah. Dan di situ saya dah boleh anggarkan berapa yield ataupun pengeluaran dalam 3 ekar petak sawah dan berkenaan. So itu sebagai contoh yang secara terus. Dan yang kedua saya bagi kongsikan juga contoh di mana penggunaan teknologi angkasa tu, especially remote sensing tu, kita bantu nelayan-nelayan laut dalam kita untuk terus mendapatkan di mana posisi untuk tangkap ikan. Ya, di peringkat awal kita membangunkan teknologi aplikasi ini berasaskan teknologi angkasa ini ialah kita nak membantu nelayan kita untuk mengurangkan kos operasi dia dan juga masa dia. Macam visual yang kita lihat. Ya, ini visual ke sini. So yang ini bencana lah. Tadi yang perikanan itu. So apa kita gunakan ialah maklumat ini dapat menunjukkan kepada nelayan di mana nak tangkap ikan. So mereka hanya perlu guna GPS untuk gunakan pergi ke tempat yang kita nyatakan itu, dan dia membantu puluhan ribu nelayan kita seluruh Malaysia. Dan ini satu peringkat itu kita dengan Jabatan Perikanan Malaysia dapat menjimatkan kos pengimportan ikan negara. Selain daripada jimat kos, tetapi yang lebih penting ialah hasil tangkapan itu bertambah. Jadi nelayan itu tidak lagi pergi secara rawak di lautan sana untuk menangkap ikan. Di negara-negara maju saya kira mereka dah sampai satu tahap boleh kenal pasti di mana nak tangkap ikan pari, di mana nak tangkap ikan tuna dan sebagainya. So ini sangat penting kepada industri perikanan kita, khususnya nelayan lah, untuk memastikan operasi mereka tu memberikan impak yang optimum lah. Macam penggunaan drone tu Haji, itu pun dikira satu perkembangan dalam teknologi angkasa juga. Ya. Drone ini adalah satu teknologi yang kita adaptasi. Kalau dulu kita perlukan satu kapal terbang untuk pergi ke satu tempat, dan kita mungkin ada risiko juga sekiranya kapal terbang itu mengambil kerosakan dan sebagainya. Hari ini seperti mana saya katakan, teknologi itu begitu pantas dan kita kena mengurangkan casualty dalam apa juga tindakan kita. So jadi drone ini adalah satu option baru kepada teknologi majulah dalam negara kita. Kita bercerita pasal dasar 4IR umpamanya. So ini adalah satu yang cabang yang sangat memberangsangkan lah pada ketika ini. Bayangkan hari ini kalau dulu kita meracun di sawah padi gunakan secara manual, hari ini boleh gunakan drone. So saya kira ini satu pendekatan yang penting, yang baik untuk negara. Tinggal lagi berapa banyak ataupun berapa jauh nak kita
perkembangan penerima gunaan teknologi dalam aktiviti-aktiviti seharian masyarakat. So itu yang saya sebutkan memasyarakatkan teknologi ini kepada publik. Okey, tinggal lebih kurang 1 minit saja lagi masa. Tak ada lagi. Serengka-ringkasnya lah hala tuju Maisa sendiri. Silakan. Terima kasih. Kita walaupun kalau kita nak banding dengan negara-negara maju, mungkin kita tak terkejar, tetapi kita perlu menguasai teknologi ini supaya masyarakat kita atau generasi kita akan datang mempunyai satu kapasiti untuk membangun dan juga meningkatkan tahap kesejahteraan dan ekonomi dengan lebih baik, berasaskan pada teknologi. Justru kita merangkakan supaya kalau sekiranya berjalan lancar dan keluarga angkasa Malaysia ini dapat bergerak secara bersama, insya-Allah sehingga 2030 nanti pembangunan teknologi angkasa dan pengoperasiannya insya-Allah boleh menyumbang sehingga 3.2 bilion GDP negara. So ini yang kita sasarkan, ya. Sebab itu kita perlukan semua pihak di dalam keluarga angkasa Malaysia ini memberi komitmen. Ya. Yang keduanya, kita juga mensasarkan agar seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam beberapa kenyataan beliau, supaya teknologi angkasa ini juga membuka ruang kepada pertumbuhan sekurang-kurangnya 5,000 ruang pekerjaan baru yang menjurus kepada pembangunan teknologi angkasa ini pada masa akan datang. So ini ada satu jangkaan yang perlu kita capailah sebab untuk generasi masa akan datang. Dan yang keempat ialah sekitar 40 juta setahun untuk income negara dari aspek pengkomersialan data dan juga aplikasi. Dan yang terakhir sekali ialah kita nak menjadi ketiga teratas dalam rantau Asia Tenggara, untuk kita memastikan kita juga memiliki sekurang-kurangnya self dependent tu dalam 50% dalam pembangunan teknologi angkasa. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Azli Kamil Nafiah kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Walaupun banyak lagi persoalan yang mungkin dapat kita kongsikan, tapi insya-Allah Tuan Haji mungkin di masa-masa akan datang kita jemput lagi Tuan Haji untuk bersama kami di ruang bicara ini. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Mari.